أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Innal hamdalillah summal hamdulillah, puji dan syukur yang tidak terhingga kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini, hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di dalam satu bulan kita ini, bulan yang sangat-sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, berseturutan ataupun bersempena dengan bulan Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala pertemukan saya, tuan-tuan, sahabat-sahabat penonton, sahabat-sahabat pendengar sekalian, yang kita bersiaran langsung di laman rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dan alhamdulillah pada hari ini Allah berikan kenikmatan, kesempatan yang sangat luas kepada kita. Yang pertama sekali, kenikmatan kepada kita untuk hidup dalam keadaan tenang, bahagia. Allah cukupkan segala kecukupan kita pada hari ini, walaupun ada sebahagian daripada kita yang Allah lebihkan dan ada sebahagian kita yang kita rasa Allah Subhanahu wa taala kurangkan, tetapi segala rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan itu adalah merupakan ketentuan, ketetapan, kadar yang Allah telah berikan kepada setiap sesuatu daripada kalangan para makhluknya. Pasti ada hikmah, pasti ketetapan itu adalah ketetapan yang dipilih oleh yang maha bijaksana, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sabar, redha dan bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Insya-Allah Allah akan beri dia punya pembalikan ataupun natijah pahala ganjaran yang baik di akhirat nanti, insya-Allah. Dan pada hari ini kita akan mengulas dan kita akan berbicara berkenaan tentang bulan Zulhijjah. Walaupun ada sebahagian yang mengatakan bahawa kita dah berada pada penghujung Zulhijjah, ada yang sebahagian mengatakan bahawa kita telah melepasi separuh ataupun 3/4 daripada bulan Zulhijjah ini, tetapi untuk dari segi pembelajaran ilmu, pendasaran terhadap percambahan dan wacana ilmu, tak salah untuk kita sentiasa mengingatkan diri kita dan juga sahabat-sahabat yang menonton sekalian berkenaan tentang kelebihan bulan Zulhijjah ini. Bulan Zulhijjah ini, walaupun kita mendengar banyak berkenaan tentang kelebihan di awalnya, tetapi secara keseluruhannya, bulan Zulhijjah ini secara keseluruhannya daripada awal sehinggalah penghujung Zulhijjah adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah. Kita buka surah At-Taubah tu kita akan jumpa satu ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, auzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sadaqallahul azim ila akhiril ayat. Yang bermaksud sesungguhnya bilangan bulan-bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan, kata Allah dalam surah At-Taubah. Allah jelaskan bilangan bulan-bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang telah tertulis pada ketetapan fi kitabillah, telah tertulis pada ketetapan Allah itu ketika mana Allah mencipta langit dan juga bumi, ada 12 bulan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi, minha arba'atun hurum, dan daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang dipanggil bulan-bulan haram. Arba'atun hurum, 4 bulan-bulan haram. Kata para ulama dan juga mufassir, ahli tafsir yang faham keadaan ayat Al-Quran ini, banyak yang meriwayatkan bahawa 4 bulan yang diharam itu bertepatan dengan sejarah orang-orang Arab, di mana orang-orang Arab sendiri Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan mereka untuk berhenti daripada berperang. Jadikan bulan-bulan ini bulan yang aman.
berhenti daripada pertumpahan darah, berhenti daripada bunuh-membunuh di antara satu dengan yang lain. Pada 4 bulan ini. Apa bulannya? Iaitu bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan juga bulan Rejab. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan juga yang terakhir iaitu bulan Rejab. Dalam 4 bulan ini kalau kita tengok, 3 bulan ini dia berterutan. Dia berada di penghujung susunan bulan itu dan juga di awal bulan. Maknanya kalau kita dalam kalender Gregorian kita tu, kita ada bulan 1, bulan 2, bulan 1, bulan Januari, bulan 2, bulan Februari, sampailah bulan yang terakhir itu bulan 12, bulan Disember. Tapi bagi kalender Islam, dia ada juga susunan itu bermula dengan Muharram sebagai awal tahun dan berakhir bulan yang terakhir yang ke-12 tu adalah bulan Zulhijjah. Jadi bulan 11, bulan 12, bulan 1 itu 3 tu straight tegak berturutan. Zulkaidah bulan 11, Zulhijjah bulan 12 dan Muharram bulan yang pertama bagi tahun yang baru. Jadi 3 ini berturutan dan kemudian diselangi sedikit dengan bulan yang lain, kemudian barulah kita akan jumpa satu bulan yang bulan Rejab. Bulan haram ini ataupun bulan-bulan haram ini yang 4 ini bukan sahaja bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan pertumpahan darah, mengharamkan peperangan, akan tetapi dalam bulan-bulan haram ini Allah sediakan satu kelebihan, satu fadilat yang tidak dijumpai dan kita tidak temui dalam bulan-bulan lain. Iaitu apa kata para ulama? Iaitu di antara kelebihan bulan ini, segala kebajikan, segala kebaikan, bentuk pahala yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah itu dilihat lebih besar daripada ganjarannya itu daripada bulan-bulan lain. Kalau kita melakukan satu sedekah RM1 sebagai contoh, di bulan yang selain daripada bulan-bulan haram, pahalanya sekian, maka kalau kita laksanakan ganjaran ataupun kita dapat ganjaran daripada bersedekah RM1 tu kita buat dalam bulan haram, ianya dilihat lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika dilakukan ganjaran pahala ataupun perbuatan amal soleh tersebut dalam bulan haram. Begitu juga amalan-amalan yang lain, solat-solat sunat, kebajikan-kebajikan yang dilakukan oleh orang, tolong orang sana, tolong orang sini. Jadi ini kelebihan yang didapati hadiah untuk orang-orang yang beriman yang Allah sediakan dalam bulan-bulan haram. Tak jumpa kelebihan yang begini dalam bulan-bulan lain. Jadi begitu juga sekiranya seseorang itu melakukan kemaksiatan, kemungkaran di dalam bulan-bulan haram. Ulama berpandangan maksiat, dosa yang dilakukan ataupun perkara-perkara fawahish, perkara-perkara yang keji dilakukan pada bulan-bulan haram yang 4 ini dilihat di sisi Allah lebih besar daripada ianya dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Dah, begitu. Maknanya kalau kebaikan dibuat pada bulan haram dia akan jadi lebih besar dan kemaksiatan, kemungkaran yang dibuat dalam bulan haram juga dilihat lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Masya Allah, ini adalah satu rahmat dan kelebihan yang Allah kurniakan untuk menjaga kemaslahatan dan kebaikan orang-orang saleh. Jadinya orang-orang saleh ini bila masuk dalam bulan Zulhijjah sahaja, memang kelebihan tu untuk mereka. Bila mereka selalu banyak buat amal, mereka selalu banyak buat kebaikan, bila mereka banyak buat sesuatu yang boleh menambahkan ganjaran pahala, maka akan bertambah lebih besar ganjaran pahalanya itu pada bulan-bulan haram. Sekiranya ganjaran ataupun balasan dosa ataupun kemaksiatan dia lebih besar, jadi orang-orang yang beriman dia akan lebih takut untuk buat kemungkaran di dalam bulan-bulan haram kerana mulianya dan nak tunjukkan respect ataupun penghormatan dia kepada bulan ini, lalu dia akan menegah diri dia daripada melakukan kemungkaran, perbuatan keji, fawahish, maksiat dan sebagainya. Itu kelebihan bulan-bulan haram. Ya, sebagai orang kata satu perkara bentuk kelebihan umum yang Islam telah tetapkan, yang para ulama telah bagi tahu kepada kita berkenaan tentang bulan-bulan haram ini. Termasuk Zulhijjah itu daripada awal ke akhirnya
adalah termasuk di dalam hari-hari dalam bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, iaitu ianya adalah bulan haram. Jadi tuan-tuan penonton, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, rugi sekiranya berlalunya bulan-bulan haram ini tanpa kita mengambil dan mengawat kelebihan-kelebihan dan ganjaran pahala yang besar yang sebahagian orang daripada kita mungkin mensia-siakannya ataupun membiarkan ianya berlalu tanpa mengambil manfaat daripadanya. Moga-moga kita jauhlah daripada kelompok ataupun golongan yang sedemikian. Tuan-tuan yang dirahmati, tuan-tuan perempuan, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Selain daripada itu, sebagai ilmu tambahan kita, wajar untuk kita mengetahui satu rahsia yang terdapat di dalam bulan Zulhijjah ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Fajr, dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua dalam surah Al-Fajr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajri walayalin ashr. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, demi fajar ataupun demi ketika fajar menyingsing, waktu pagi yang menyingsing. Matahari tengah nak naik tu waktu fajar tu. Walayalin ashr, dan malam-malam yang 10. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Kata para ulama, terutamanya mufassirin, ahli tafsir, dia menyebutkan bahawa yang dikatakan malam-malam yang 10 ini merujuk kepada 10 hari yang terawal di dalam bulan Zulhijjah. Oh, begitu. Rupanya dalam bulan Zulhijjah ni dia ada rahsia dia. Dia ada rahsia yang Allah simpan dalam khazanahnya. Hanya untuk mereka-mereka yang mengkaji, menggali, mengambil ilmu dan intipati kelebihan daripada bulan Zulhijjah ni, dia dapat tahu ini adalah hari yang terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis berkenaan tentang kelebihan 10 malam yang terakhir di dalam bulan Ramadan, begitu juga ada rahsianya pada hari yang 10 terawal di dalam bulan Zulhijjah. 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan itu selalu kita dapat rasakan. Sebab bila masuk saja bulan Ramadan, hari kita berpuasa, hari kita banyak fokus kepada ibadat, 10 yang terakhir ni biasanya kita akan nampak kelainan. Semangat orang untuk beribadat, semangat orang untuk buat tarawih lebih, semangat orang untuk buat qiyamul lail, kerana nak mendapatkan malam yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu yang dinamakan malam Al-Qadar itu terletak, banyak riwayat menyebutkan, terletak pada 10 malam yang terakhir. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr, kata Allah SWT. Malam Allah pilih lebih baik daripada 1000 bulan. Itu 83 tahun itu bersamaan dengan 1000 bulan. Maknanya malam yang terbaik itu, kalau kita melakukan amalan itu seolah-olah macam digandakan hari-hari kita melakukan amalan yang selama 83 tahun, Masya Allah, itu dalam malam Al-Qadar. Begitu juga kelebihan yang Allah berikan kepada 10 yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Cuma tidak disebutlah ianya lebih baik daripada 1000 bulan sebagaimana dalam malam Al-Qadar, bulan Ramadan itu tak disebutkan sebegitu. Akan tetapi banyak riwayat-riwayat, hadis-hadis daripada Nabi SAW khususnya, dan juga orang kata riwayat-riwayat amalan-amalan yang sampai pada para ulama kita menganjurkan kita ini menghidupkan 10 hari yang terawal di dalam bulan Zulhijjah, khususnya pada siang hari. Kerana dikatakan siang hari yang terbaik dalam satu set setahun tu, kalau dalam kalender hijrah kita ini, dalam kalender Islam kita itu, satu set setahun itu 354 hari. Dalam 354 hari itu, 10 siang yang terbaik itu adalah terletak pada 10 yang terawal pada bulan Zulhijjah. Dan 10 malam yang terakhir daripada set 354 hari itu adalah terletak malamnya, malam yang terbaik itu adalah pada 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Begitu pandangan para ulama. Cumanya hadis-hadis yang terkait
dengan kelebihan siang ataupun hari-hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah ini disebut jelas oleh baginda Nabi SAW dalam hadis-hadis yang kebanyakannya hadis-hadis yang sahih. Apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihin ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashar." Tidak ada satu hari ataupun tidak ada hari-hari yang mana al-amalu salih fihin, yang mana kalau dilaksanakan amal saleh di dalamnya itu sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak dibandingkan dengan hari-hari yang lain, iaitu pada 10 hari yang terawal ini dalam bulan Zulhijjah. Maknanya secara umumnya kita boleh katakan siapa yang beramal pada 10 yang terawal pada awal Zulhijjah ini adalah hari yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seseorang itu melaksanakan amalan, dan ganjaran pahalanya pun sangat-sangat besar dan luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada hari-hari yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan 10 hari yang awal pada bulan Zulhijjah ni. Maknanya Allah tak berikan kelebihan itu pada hari-hari yang lain berbanding dengan 10 yang terawal pada bulan Zulhijjah. Hebat tak hebat kalau kita tengokkan dalam hadis ini. Hadis ini hadis yang sahih. Lalu dalam hadis ini disebutkan juga, qalu, sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Wahai Rasulullah SAW, tidak jugakah ianya lebih hebat daripada berjihad pada jalan Allah? Keluar berjihad pada jalan Allah, menegakkan kalimah Allah, keluar berperang pada jalan Allah. Lalu dijawab oleh baginda Nabi SAW, qala la walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga samanya itu tidak sama dengan berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan 10 yang terawal ni. Kecuali kata Nabi SAW, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'in. Kecuali seorang laki-laki yang keluar pergi berperang pada jalan Allah, dia pergi berperang, dia pergi berjihad dengan dirinya. Maknanya dia serahkan jiwa raganya. Mati ke, hidup ke, dia serahkan pada Allah SWT. Yang penting dia pergi keluar berjihad. Wa malihi, dan harta bendanya, segala harta bendanya itu digunakan keseluruhannya untuk berjihad, untuk keluar pergi berjihad, menegakkan agama Allah tersebut. Falam yarji' min zalika bi syai'in, dan keseluruhan diri dia dan harta dia itu tidak ada satu pun yang kembali daripada perang. Maknanya apa? Maknanya orang itu berperang lalu kemudian dia mati syahid. Maknanya kalau ada pun kelebihan yang lebih besar daripada hari yang Allah cintai pada 10 hari dalam awal Zulhijjah ini, kalau ada pun yang amalan yang lebih hebat daripada itu adalah amalan berjihad seseorang lelaki itu pada jalan Allah kemudian dia mati syahid. Itulah yang boleh beat kelebihan 10 hari yang terawal ni. Itu yang paling tinggi daripadanya. Bawah sikit je orang yang beramal soleh pada 10 hari yang terawal pada bulan Zulhijjah. Maknanya tuan-tuan, hebat tak hebat Allah sediakan ganjarannya ini, Masya Allah, sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat di luar daripada batasan pemikiran dan kemampuan kita untuk menerima perkara tersebut. Kita rasakan macam 10 hari yang terawal pada bulan Zulhijjah tu hari-hari biasa. Hari-hari kita jumpa dengan kawan-kawan, hari-hari kita keluar bekerja, hari-hari kita pergi kita berkebun, hari-hari kita turun ke ladang tanam-tanaman kita, hari-hari yang kita bertemu dengan rakan-rakan, minum teh, minum kopi dan sebagainya. Rugi kalau kita melalui 10 hari yang terawal Zulhijjah tersebut, tetapi kita tidak sikit pun menaikkan amal perbuatan, amal ibadah kita untuk kita merebut kelebihan yang ada padanya. Rugi kita. Itu kelebihan. Rahsia yang kita nak sampaikan, yang kita nak ceritakan kepada para pendengar. Saya nak kongsi, yang sama-sama kita kongsikan sama-sama pada pagi ini.
Selain daripada itu, ada disebutkan juga oleh seorang ulama, Al-Hafiz Ibn Hajar, seorang ulama iaitu ulama hadis yang terhebat, ketika mana dia mensyarahkan hadis ini, dia menyebutkan berkenaan di antara sebab dan rahsia kenapa 10 hari yang terawal dalam Zulhijjah ini merupakan hari yang terbaik. Disebutkan oleh Imam Ibn Hajar kerana terkumpul di dalamnya itu ummahatul ibadah, ibu-ibu kepada ibadah-ibadah ini. Apa maksud ibu-ibu kepada ibadah? Kalau kita perasan, di dalam 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah ini, di situ adanya amalan-amalan yang biasa kita buat seperti solat. Solat itu wajib, tak boleh kita tinggalkan. Yang keduanya, dalam amalan tersebut juga, dalam 10 hari yang tersebut juga, adanya ibadat apa? Ibadat berpuasa. Terutamanya hari yang disebut hari yang ke-9 dalam bulan Zulhijjah, iaitu hari Arafah ataupun hari wukuf, hari yang ke-9. Sebahagiannya mungkin berpuasa lebih awal daripada itu, hari Tarwiyah, hari yang ke-8, dan sebahagiannya mungkin ada yang membesarkan 10 hari yang tersebut dengan berpuasa pada keseluruhan hari tersebut daripada bermula awal Zulhijjah. Daripada mula nampak anak bulan Zulhijjah, dia dah mula berpuasa straight sehinggalah kepada hari yang ke-9, hari wukuf, kemudian hari yang ke-10, itu dah tak boleh puasa lah. Pasal itu dah hari Aid, hari raya Aidil Adha, itu dah haram pula. Dan juga hari Tashrik selepas daripada itu adalah merupakan hari-hari yang diharamkan untuk kita berpuasa. Tapi 9 yang terawal tu ada dapat ganjaran orang yang berpuasa, khususnya dalam orang yang berpuasa ketika mana hari Arafah. Disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, "Siyam yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu wallati ba'dahu." Dalam satu hadis menyebutkan bahawa berpuasa pada hari Arafah ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat yang betul, niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut, "Aku berharap agar ianya, yakni puasa ini, menjadi penghapus kepada dosa-dosa yang terdahulu setahun dan dosa-dosa yang akan datang selama setahun." Maknanya di sisi ulama fiqh, puasa hari Arafah ini diniatkan betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran pahalanya boleh mencapai kepada level 1 tahun sebelum ini dosa-dosanya diampunkan, dan 1 tahun selepas daripada itu pun dosa-dosanya diampunkan. 2 tahun, tahun yang kemudian dan tahun sebelumnya. Masya Allah. Itu kelebihan berpuasa pada hari Arafah. Ini maknanya ibadat puasa itu sudah disyariatkan dalam 10 hari yang terakhir ini. Dan ada satu lagi, selain daripada itu, disunatkan juga untuk kita banyak bersedekah pada awal Zulhijjah ini, 10 hari yang terawal Zulhijjah, sebab ganjaran pahalanya yang berlipat kali ganda. Ada juga riwayat-riwayat yang menganjurkan supaya bersedekah pada hari-hari tersebut, terutamanya menjelang kita ni nak membuat ibadah korban dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir sekali, dalam 10 hari yang tersebut juga ada satu ibadat lain yang dinamakan ibadat haji. Tidak ada ibadat haji di dalam bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Zulhijjah. Jadi ummahatul ibadah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar ini adalah merupakan terdiri daripada solat, puasa, sedekah dan juga haji. Ini ibadat besar dalam Islam, dikumpulkan semuanya ini kita boleh jumpa dalam 10 yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Haji ni tak jumpa dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Zulhijjah kita boleh jumpa dengan ibadat haji. Jadi saking hebatnya ibadat-ibadat ini boleh dikumpulkan dalam kumpulan 10 yang terawal dalam Zulhijjah ini, menjadikan ianya sebagai salah satu daripada hari yang hebat, hari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Allah suka pada hari yang tersebut. Allah suka kepada para hamba-Nya yang melaksanakan ibadat, yang meningkatkan ibadatnya pada hari-hari tersebut. Lalu Allah gandakan dengan ganjaran pahala yang sangat-sangat luar biasa
kerana terkumpulnya ibu kepada segala ibadat di dalam hari-hari tersebut, khususnya di awal bulan Zulhijjah ini. Ini yang rahsia di sebalik bulan Zulhijjah yang kita sesungguhnya tak berapa perasan, ataupun mungkin kita tak mengambil cakna, tak mengambil berat tentang perkara ini. Lalu berlalu bulan Zulhijjah ni dalam kehidupan kita, sebagaimana bulan-bulan yang lain, kita gagal mengambil manfaat dan kelebihan daripada apa yang Allah telah sediakan di dalamnya. Selain daripada itu, kelebihan bulan Zulhijjah ini adalah merupakan bulan ibadah, bulan pesta ibadah. Walaupun setengah-setengah daripada kita menganggap bulan ibadah ataupun bulan pesta ibadah itu banyak boleh didapati, dirasai, diperolehi dalam bulan Ramadan, kerana kita tahu bulan Ramadan ini memang di siang harinya berpuasa, di malam harinya ada satu ibadah lain yang special, iaitu sembahyang tarawih, tak ada pada bulan-bulan yang lain. Begitu juga di dalam bulan Zulhijjah ni ada specialitinya, ada kelebihannya, iaitu satu ibadah yang tidak ada pada bulan-bulan lain, iaitu ibadah haji. Selain daripada mereka kumpulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tetamu Allah untuk melaksanakan ibadah haji, untuk orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji itu pula, dia ada satu lagi kelebihan yang Allah sediakan, ibadah yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain, iaitu ibadah berkorban ataupun udhiyah. Ibadah korban ini maknanya kalau di hari-hari yang lain kita sembelih lembu, kita sembelih kambing, tumpah darah, mati kambing tersebut, dagingnya itu kita sedekahkan, kita hanya memperolehi pahala bersedekah. Tetapi kalau amalan tersebut dengan niat udhiyah, dengan niat berkorban pada hari yang sepatutnya seorang itu berkorban, hari yang ke-10, hari yang ke-11, hari yang ke-12, hari yang ke-13, hari raya Aidil Adha dan juga 3 hari tasyrik selepas daripada itu, maka terhasil satu ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah korban. Yang mana dalam riwayat menyebutkan kelebihan tumpahkan darah haiwan ini, dia akan menjadi tunggangan untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah korban ini, dan dagingnya itu akan menjadi daging kemuliaan, sedekah yang menjadi kemuliaan kepada orang-orang yang bersedekah hasil daripada amalan berkorban tersebut. Dan banyak lagi lah yang disebutkan dalam riwayat berkenaan tentang fadilat haiwan korban dan amalan perbuatan korban itu yang Masya Allah hanya ada dalam bulan Zulhijjah sahaja. Sebab itu, untuk mereka yang melaksanakan ibadah haji, mereka telah menunjukkan manifestasi korban mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bulan Zulhijjah ni, bulan yang Allah pilih, sejarahnya itu sejarah Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya Nabi Allah Ismail, dan juga banyak amalan-amalan ibadah, khususnya amalan ibadah haji itu adalah manifestasi daripada pengorbanan yang ditunjukkan oleh seorang Nabi, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Tuhannya, iaitu Allah Azza wa Jalla. Bagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyembelih anaknya sendiri, Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail kata sendiri dengan bapanya, Nabi Allah Ibrahim, sembelihlah. Ini perintah Allah. Kenapa nak ragu-ragu? Kalau ini perintah Allah, Allah suruh menyembelih anakmu Ismail, aku bersedia. Aku sebagai anak bersedia menjadi orang yang disembelih. Dan akhirnya, sebagaimana sejarah yang kita tahu, Allah menukarkan ganti Nabi Allah Ismail itu dengan seekor kibas. Itu manifestasi penyembelihan udhiyah, korban kan kambing ataupun haiwan-haiwan korban itu adalah merupakan manifestasi daripada sejarah korban ataupun pengorbanan Nabi Allah Ismail AS dengan keluarganya, isterinya Hajar dan juga anaknya Nabi Allah Ismail. Jadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah haji, dia telah menunjukkan manifestasi korban yang sangat besar. Manakan tidak, nak mohon untuk menunaikan haji pun kena queue bertahun-tahun. Dah lama dah tunggu, dah sabar tunggu ni. Duit dah lama cukup, tapi namanya tak naik-naik lagi. Sabar tu bukan sesuatu yang mudah. Ada di kalangan mereka yang tunggu dipanggil menjadi tetamu Allah, tapi akhirnya tak sempat dipanggil, akhirnya meninggal dunia. Ada.
Tapi yang Allah SWT berikan mungkin kelebihan, rezeki untuk dia, sempat lagi, sehat lagi dia dan akhirnya dipanggil, akhirnya dapat menyempurnakan ibadat. Syukur Alhamdulillah. Mereka telah korbankan masa mereka, mereka telah korbankan wang ringgit mereka telah banyak bersabar menunggu hari-hari dipanggil untuk menjadi tetamu Allah sebab ada gilirannya. Tak bolehlah semua pergi. Maknanya kapasiti kemampuan untuk di tanah haram tu untuk menampung pun terhad, lebih-lebih lagi dalam mungkin zaman-zaman pandemik sekarang ini. Jadi nak diceritakan bahawa orang yang menunaikan haji ni pun dah banyak berkorban. Sampai ke sana pula pakai ihram. Siapa yang buat haji ifrat tu sebagai contoh, kena pakai ihram sejak daripada awal dia sampai tu. Ramai juga daripada kalangan kita yang buat haji ifrat. Kadang-kadang berminggu-minggu pakai ihram. Nak menjaga batas-batasan tu, nak menjaga rambut bulu-bulu yang ada pun menjadi satu pengorbanan. Tahan, sabar. Sampai pula ada yang berjalan kaki, ada yang menaiki kenderaan, berwukuf di Arafah, berwukuf di Padang Arafah. Panas terik itu berwukuf sebab manifestasi daripada amalan Nabi Allah Ibrahim ini. Dibuat oleh baginda Nabi SAW. Kita ikut apa yang telah disyariatkan oleh baginda Nabi SAW, mengikut kepada manifestasi korban Nabi Allah Ibrahim. Ikut kita buat semua. Jadi, orang yang melaksanakan ibadah haji, dia telah menunjukkan besarnya pengorbanan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadat haji yang mereka laksanakan. Tapi bagi orang yang tidak dipanggil, orang yang tidak berkesempatan, orang yang belum sampai masanya untuk dipanggil melaksanakan ibadat haji, dia boleh menzahirkan manifestasi rasa korban itu kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara membuat ataupun melaksanakan ibadah penyembelihan atau ibadah udhiyah ataupun ibadah korban. Kalau ada lebihan duit, kalau duit ialah kadang-kadang kita ni nak ambil satu bahagian lembu tu daripada 7 seekor tu nak dibagi 7, nak ambil satu bahagian tu pun zaman sekarang ini dah tak dapat dah, 500, 600 dah tak dapat. Kalau kebanyakan, kalau di daerah Johor Bahru ni kita tengok 800, 700 setengah paling murah, 800, 800 setengah, 900 pun ada. Begitu zaman sekarang. Itu zaman mungkin 2-3 tahun lagi kita tak tahu. Harganya mungkin berubah. Kalau dulu mungkin 400, 500 boleh dapat. Sekarang ni seekor kambing dah 1,000. Seekor kambing pun kalau kita beli pun, beli sendiri kemudian kita laksanakan ibadah sendiri pun, yang besar-besar yang berat-berat itu dah RM800, RM900 harga. Jadi bukan mudah untuk seorang itu melaksanakan ibadah korban kerana bukan sahaja menyembelih itu sebagai satu tuntutan, tetapi mengeluarkan duit dan keuangan sendiri itu bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang kita boleh kata alah biasa je keluar. Tak, keluar hampir 700-800 itu dalam sekelip mata. Itu kadang-kadang itu gaji sebulan. Di antara kita pun ada yang gajinya 700-800 sebulan. Nak keluarkan tu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi apabila seseorang itu betul-betul bertekad nak melaksanakan ibadat korban, nak dapatkan pahala ibadah korban, nak dapatkan kelebihan daripada korban itu sendiri, dia keluarkan duitnya, itu adalah manifestasi pengorbanan untuk orang yang tidak dipilih menjadi tetamu Allah, iaitu tak tergolong dalam golongan hujaj para haji ataupun hajah yang berada di tanah haram. Kita di tempat kita dapatlah kita membuat amalan-amalan lain, iaitu dengan berkorban. Tapi kalau kita tengok, ada satu perkara untuk orang yang melaksanakan korban ini, disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, man kana lahu zibhun yadhbahuhu. Mula hadisnya, Nabi sebut siapa yang ada binatang korban, binatang untuk disembelih, barang siapa yang mempunyai haiwan untuk disembelih sebagai korban, maka apabila dia terlihat anak bulan Zulhijjah, maknanya nampak anak bulan Zulhijjah, oh esok ni masuk Zulhijjah ni, janganlah, dia kata Nabi SAW, janganlah dia mengambil, iaitu memotong ataupun mencukur, mencabut satu apa pun daripada rambutnya maupun daripada kukunya sehingga selesai dia berkorban. Di dalam fiqh kita, dalam kebanyakan mazhab kita, melarang kita daripada memotong, mencabut ataupun mencukur
bulu-buluan, kuku, misai, janggut, rambut dan sebagainya, ataupun bulu-bulu kumis, bulu-bulu yang ada dekat badan kita ini, sebagai satu manifestasi untuk orang yang melaksanakan ibadah korban. Mungkin pada ketika awal Zulhijjah tu kita dah siap sedia, dah berniat dah, tahun ni aku nak buat ibadah korban, duit dah ada ni 800, duit dah ada ni 1000, jadi memang dah berazam dah ni nak buat ibadah korban. Jadi dah buat ibadah korban ni dah masuk bahagian dah tempah dah, dah bagi pada urus setia, dah bagi pada wakil untuk melaksanakan, ataupun sebahagiannya ada yang dah beli lembu sendiri, ada yang dah beli kambing sendiri yang bagi makan, nak tunggu sampai hari yang ke-10 dalam bulan Zulhijjah. Tapi untuk mereka yang nak melaksanakan ibadah korban, dimakruhkan untuk mereka ini memotong bulu-buluan. Jadi kalau kita tengok konsep pengorbanan, manifestasi korban yang Nabi perintahkan untuk orang yang melaksanakan ibadah korban ni sebenarnya tak jauh beza dengan mereka yang berihram dalam ihram melaksanakan ibadah haji. Kalau kita dalam ihram ni tak boleh pakai bau-bauan, tak boleh pakai pakaian ataupun baju yang berjahit. Banyak dia punya pantang larang ni. Terpaksa kita berjaga. Tu yang kata kalau buat haji ifrat tu begitu lama kita tahan sabar ni. Begitu juga Nabi perintahkan kepada orang yang buat ibadah korban. Tak boleh nak cukur, tak boleh nak potong misai, tak boleh nak pendekkan janggut, tak boleh potong rambut. Nampaklah rambutnya tu panjang sikit, nampaklah misai itu kumis itu janggut tu mungkin serabut-serabut sikit, tak dapat dipotong. Mungkinlah terzahir sedikit kukunya yang agak panjang dan sebagainya. Rasa tak selesa, bersabar kita, tunggu kita. Sebab Nabi perintahkan tunggu sehingga selesai ibadah korban tu dilaksanakan. Kalau hari pertama disembelih, wakil yang buat korban disembelih, alhamdulillah lah, dah boleh potong, dah boleh pendekkan, dah boleh gunting rambut. Kalau dia tunggu sampai hari yang ketiga tu, hari tasyrik, hari yang ke-12, hari yang ke-13, Allah. Tapi yang menjadikan kita semangat itu adalah manifestasi tu, korban, tahan jiwa, sabar tu. Itu yang lebih utama. Itu yang dilihat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat telefon daripada wakil yang buat korban. Korban awak ni kalau ikut dalam susunan itu, hari yang ke-12 nanti, hari yang ke-13 nanti baru akan disembelih haiwan korban ni. Tahu Allah, lamanya nak tunggu. Ini dah hari raya dah, tapi dalam keadaan rambutnya tak dipotong. Yalah, agaknya tak di standby-kan, tak di preparationkan peringkat awal, menyebabkan kita terpaksa bersabar lebih sedikit. Ini khas untuk orang yang berkorban. Hukumnya makruh. Supaya ulama kata makruh tahrim untuk kita memotong buluan kuku dan sebagainya untuk mereka yang melaksanakan ibadah korban. Jadi ketahanan, kesabaran ini adalah manifestasi korban yang sangat besar di sisi Allah. Khas untuk mereka yang tidak menjadi tetamu Allah, tidak menjadi orang kata kumpulan haji, orang yang melaksanakan ibadah haji, hujaj, dan mereka melaksanakan ibadah di tempat masing-masing, tetapi mengambil semangat ruh manifestasi pengorbanan itu daripada sejarah Nabi Allah Ibrahim yang dibuat oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang dibuat oleh orang-orang beriman yang terdahulu sebagaimana yang Nabi telah ajarkan kepada kita. Jadi begitu. Dan kemudian antara amalan yang terbaik kita laksanakan baik pada awal Zulhijjah ini sehinggalah kepada hari raya Aidil Adha itu dan juga hari-hari tasyrik adalah kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan-amalan yang terbaik dalam bulan Zulhijjah ini adalah dengan bertakbir, bertahlil, bertahmid, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sakingnya kelebihan yang lain itu memang dah ada. Maknanya pahala ganjaran yang dapat tu akan jadi lebih besar di sisi Allah. Itu sudah pasti. Ini pula kita membesarkan sebagaimana kita ni nak menyambut Hari Raya Aidil Adha contohnya. Ketika mana bermula daripada 8, 9, hari wukuf, hari tarbiyah itu, kita dah mula bertakbir. Hari wukuf, hari yang ke-9 dah mula kita bertakbir. Takbir Hari Raya. Subuh-subuh dia dah dengar orang takbir Hari Raya. Bukan hari ni Hari Raya, belum lagi hari yang ke-9. Hari yang ke-9 sudah disunatkan untuk kita
bertakbir, takbir hari raya itulah. Ya. Jadi memang disyariatkan sebagaimana hadis Nabi SAW, zainu a'yadakum bitakbir. Nabi suruh kita hiasi hari raya kita itu dengan bertakbir. Banyak memuji Allah SWT, membesarkan Allah SWT. Kita sebut Allahu Akbar itu, kita bertakbir itu bukan semata-mata kita nak menzahirkan, membesarkan Allah SWT pada orang lain, tak, pada diri kita sendiri. Ajar diri kita sendiri untuk membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya ingat itu sahaja beberapa perkongsian berkenaan tentang kelebihan bulan Zulhijjah ini yang saya yakin dan saya pasti bagi orang-orang yang beriman sangat-sangat duka cita kalau sekiranya mereka melalui bulan-bulan Zulhijjah, hari-hari di dalam bulan Zulhijjah ini dengan berlalu begitu sahaja tanpa melaksanakan ibadah, tanpa mempergiatkan dan memperbanyakkan amal ibadah mereka, kerana mereka mengetahui rahsianya itu sama hebatnya seperti Allah meletakkan rahsianya dalam hari-hari dalam bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, seorang itu boleh membesarkan diri mereka dengan amal ibadah, dengan orang kata meletakkan fokus yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik dari segi amalan berpuasanya, amal ibadatnya pada malam hari. Begitu juga orang mukmin, orang yang beriman juga menganggap bulan Zulhijjah ini sebagai bulan karamah, bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan orang kata luar biasanya yang Allah sediakan untuk mereka. Maka itulah tanda iman kita yang yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada Ramadan, rebut juga kita kehebatan yang ada pada bulan Zulhijjah ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sekian dulu daripada saya minta maaf sekiranya perkongsian kita pada hari ini mungkin terkasar bahasa, mungkin ada bahasa-bahasa yang terlanggar, tersadung yang tak saya perasan dan sebagainya. Khusus buat penonton yang sama-sama dengan kita pada hari ini, InsyaAllah saya mohon jutaan kemaafan atas kekurangan, ketidakmampuan, kesalahan saya, kekhilafan saya sepanjang kita berkongsi ilmu ini. Mudah-mudahan teruskan stay tune bersama dengan laman rasmi dan juga kuliah-kuliah ilmu ataupun rancangan dengan program ilmu yang dikongsikan di dalam laman rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor. Mudah-mudahan dapat manfaat untuk semua, baik yang sedang bercakap maupun mereka yang sedang menonton dan melihat yang mendengar. Wallahu ta'ala alam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.